Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak dikasih sekalian, bertemu lagi kita dalam kelas Mereka Islam dalam bidang akidah. Kita akan sambung tajuk pada minggu lepas, iaitu bahaya sihir. Anak-anak boleh bersedia dengan buku teks muka surat 98. Pada minggu lepas sudah Ustaz terangkan berkenaan sihir, iaitu maksud sihir, dalil tentang sihir dan hukum mengamalkan sihir. Jadi hari ini kita akan sambung lagi berkenaan, ini bahagian terakhir, berkenaan kesan perbuatan sihir, iaitu kesan terlibat dengan sihir dan tindakan kita untuk menjauhinya. Baik, kita akan tengok dulu kesan sihir. Okey, ni kesan. Baik. Orang ramai dinasihati agar menjauhi perbuatan sihir yang boleh memberikan kesan dalam kehidupan. Antaranya yang pertama, merosakkan akidah. Kenapa sihir ini boleh merosakkan akidah? Kerana dalam sihir adanya unsur kesyirikan kepada Allah. Siapa yang mengamalkan sihir, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mensyirikkan Allah? Sebab dalam sihir dia ada unsur pemujaan kepada iblis dan syaitan, pemujaan kepada jin dan sebagainya. Maka puja ini tidak boleh dilakukan kepada makhluk-makhluk ini. Tak boleh buat dekat jin, tak boleh buat dekat syaitan. Maka bila kita memuja jin dan syaitan, berlakunya kesalahan syirik kepada Allah, maka rosak akidah. Sebab tu sihir ini boleh merosakkan akidah. Yang kedua, mendorong sifat iri hati. Kenapa orang buat sihir? Sebab dia dengki, dia iri hati. Contoh, ada seseorang dalam kampung kamu tu, dia kaya, rezekinya melimpah ruah, maka ada orang lain dengki dengan dia, maka dia buat sihir untuk menjatuhkan orang tersebut, bagi orang itu sakit sampai dia mati. Maka disebabkan iri hatilah, maka dia buat perbuatan sihir. Maka perbuatan sihir ini mendorong sifat iri hati. Yang ketiga, membazir wang dan masa. Seseorang yang dia tak ada ilmu sihir, dia tak pandai nak buat sihir, maka dia pergi berjumpa dengan bomoh dan sebagainya untuk melakukan sihir kepada orang lain. Maka dia bayar. Bukan murah ya. Mahal dia bayar. Dia luangkan masa yang banyak untuk meminta tolong kepada bomoh tersebut melakukan sihir. Maka membazirkan wang dan masa. Yang keempat, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Akan suburnya sikap dendam, saling dendam, berdendam. Ali dendam pada Abu dendam pada Syukur dendam pada Amir dan sebagainya. Maka saling berdendam, saling melakukan sihir kepada orang lain. Itu bahaya. Dan saling bermusuhan. Yang kelima, dimurkai Allah. Sudah tentu Allah murka sebab sihir ini mendorong kepada dosa yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah. Yang keenam, malas berusaha. Ya, dia buat sihir, maka dia tak berusaha. Contoh, seseorang tu dia berniaga, dia buat sihir pelaris supaya barang perniagaannya itu laku, semua orang pakat beli. Maka dia pun tak perlu berusaha lebih-lebih, cukup dia gunakan sihir. Itu salah. Kalau kita nak barang yang kita jual itu laku, laris, maka kita kena berusahalah, bukan menggunakan sihir. Yang keenam, hati resah gelisah. Orang yang terlibat dengan sihir ni, hati dia resah, takkan tenteram. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara yang haram dan Allah larang. Dia buat perkara yang tak baik ni, hati kita tidak akan tenteram dan tenang. Hati resah gelisah. Baik. Kita tengok pula tindakan yang boleh dilakukan apabila kita nak mengelakkan daripada sihir. Apa tindakan yang boleh kita lakukan? Setiap Muslim hendaklah menjauhi perbuatan sihir. Antara langkah yang boleh diambil termasuklah bagaimana nak menjauhkan diri daripada sihir.
Yang pertama, mendalami ilmu agama. Bila kita belajar ilmu agama, kita akan tahu bahawa sihir itu satu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang haram untuk kita lakukan, dan kalau kita buat, maka kita berdosa besar kerana telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah, menganiayai orang. Sihir ni satu perbuatan yang cukup kejam, ya. Jadi bila kita belajar ilmu agama ni, kamu sedang belajar ilmu agama lah ini. Bila kamu dah belajar dalam kelas pendidikan Islam ini, kamu akan tahu sihir ini satu perbuatan yang haram, tak boleh kita buat. Maka kamu akan tahu bahawa persihir adalah perbuatan yang diharamkan. Maka kita orang Islam wajib menjauhkan diri daripada perbuatan sihir. Yang kedua, mengamalkan Islam dalam kehidupan. Bila kita dah belajar, bila kita dah tahu, wajib kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana mengamalkannya? Dengan cara menjauhkan diri daripada perbuatan sihir. Bila kita dah tahu bahawa sihir itu haram, maka bagaimana untuk mengamalkan ilmu yang kita tahu? Adalah dengan cara menjauhkan diri daripada perbuatan sihir. Okey. Baik, yang ketiga, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Kalau kita nak mencapai sesuatu yang kita kehendaki, kita kena berusahalah ke arah perkara tersebut. Bukan dengan cara mudah menggunakan sihir. Contoh, kita nak muka kita cantik. Kita nak kita ini disukai oleh orang. Apa yang perlu kita buat? Kita jaga penampilan kita. Kita jaga kebersihan diri, jaga kesihatan, kan? Kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Insya-Allah semua orang akan suka dengan kita. Bukan menggunakan jalan mudah, iaitu sihir pengasih. Pernah dengar tak sihir pengasih? Dia buat sihir pengasih ni supaya orang suka dengan dia. Jadi semua itu hanyalah tipu semata-mata. Yang nak betul-betul ni kita berusaha ke arah yang kita nak itu, kita kena berusahalah untuk mencapainya. Bukan menggunakan sihir. Sebab apa? Guna sihir ini hanyalah sementara. Hujungnya kita akan sengsara sebab buat dosa. Okey. Yang keempat, membanyakkan berdoa memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Baik. Bila kita nak menjauhkan diri daripada perbuatan sihir, berdoalah kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada melakukan perbuatan sihir. Yang paling penting sebenarnya mendalami ilmu agama. Dengan adanya ilmu agama dalam diri kita, kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Sihir termasuk dalam perkara yang Allah haramkan, maka wajib untuk kita jauhi. Dan bila kita ada ilmu agama, maka kita tahu bagaimana cara untuk menjauhkan diri daripada sihir dan bagaimana untuk melindungi diri daripada sihir. Kita ada doanya, ada bacaan-bacaannya. Maksud kita baca surah surah tu 3 qul tu, qul huwallahu ahad tu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 surah tu untuk menjadi pendinding kepada kita daripada perbuatan sihir. Yang paling penting kena ada ilmu agama. Sebab itulah kita belajar pendidikan Islam untuk membanyak mendalami ilmu agama supaya kita boleh menjauhi apa yang Allah larang dan hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik, kita tengok yang di bawah ni. Kita hendaklah menjauhi perbuatan sihir kerana sihir boleh merosakkan akidah dan menyebabkan berlakunya permusuhan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, tajuk yang kita belajar ini adalah mengenai bahaya sihir. Maka bila kita dah belajar, maka tugas kita sekarang adalah untuk sentiasa menjauhi perbuatan sihir. Jangan terlibat langsung. Jauhkan diri, buang jauh-jauh. Sebab apa? Kita tidak mahu melakukan perkara yang Allah murka. Barulah hidup kita tenang dan tenteram. Selamat dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.